Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini, Khamis 14 Zulqa'dah 1445 bersamaan dengan 23/5/24, kita teruskan bicara kita dalam buku 15 faedah yang dapat diambil pengajaran, iktibar dan fadilat bulan Zulqa'dah. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, ini adalah merupakan sambungan siri kedua dari 15 faedah. Saya ulang balik, faedah yang pertama yang kita dah baca dalam siri yang lepas malam, bulan Zulqa'dah ni iaitulah bulan yang ke-11 dari tahun Hijri, tahun Qamari. Yang kedua, bulan Zulqa'dah salah satu daripada bulan-bulan haram, dia panggil Ashhurul Hurum, bulan haram yang 4. Yang ketiga, bulan haram ini bulan yang Allah Ta'ala letakkan kebesaran padanya, ada kemuliaannya. Jangan kita lakukan maksiat padanya sebab dosa dia lebih besar daripada bulan yang lain. Bulan lain pun tak boleh buat maksiat, tapi bulan haram ni lagi dahsyat. Yang keempat, orang Arab pun memuliakan bulan haram. Anak kata kita orang Melayu ni tak tahu haram halal. Bulan Zulqa'dah pun duduk berpesta juga, tak cukup dengan padang, pergi dalam apa ni, dalam kenderaan, macam-macam lah. Yang pentingnya perbuatan tak kira lah siapa dia, di negeri mana, asalkan dia maksiat, wajib kita tentang, wajib kita engkar, dan wajib diberi nasihat. Yang kelima, yajibu 'alal muslim, menjadi kewajipan seorang muslim ta'zim, membesarkan al-ashhurul hurum. Dengan cara mana? Dengan cara kita beribadat, lakukan ketaatan, banyak-banyak tinggalkan maksiat, mungkar dan segala perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, Zulqa'dah min ashhuril hajj. Bulan Zulqa'dah ni salah satu daripada bulan haji. Bulan haji bermula dari Syawal, Zulqa'dah dan 10 awal Zulhijjah. Baik, yang ketujuh, ini sambungan kita pada hari ini. Tustahabbul umratu fi Zulqa'dah. Sunat kita buat umrah pada bulan Zulqa'dah kalau ada kemampuan lah. Iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kerana mengikut amalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mari umrah berapa kali? Semalam Ana dah bagi tugasan kepada para pelajar supaya menyemak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat umrah berapa kali. Ada yang jawab semalam. Hari ni tanya lagi, Nabi kita buat umrah berapa kali? Jawabnya 4 kali. Tulis ni para jemaah, para pencinta ilmu, tulis. Nabi kita sallallahu buat umrah 4 kali. 4 marat. Ini bahasa Arab kata 4 marat. 4 kali. Yang pertama, maksud Abu Anasnya, para jemaah sekalian, umrah Nabi dari Madinah. Ya, kalau dia umrah sebelum hijrah,
itu tak ada rekod. Sebab waktu tu kalau pergi umrah apa sembunyi-sembunyi, sebab dalam keadaan ketakutan. Dia sedang diancam, dikhianati oleh puak-puak Quraisy. Jadi nak terang-terangan tu sukar. Jadi bila sukar terang-terang, kalau boleh buat pun dia kata buat secara apa ni, secara senyap-senyap je. Yang pertama, Nabi kita SAW melakukan umrah 4 kali, semua dalam bulan Zulqa'dah. Yang pertama, umrah Nabi kita SAW berada masuk tahun yang ke-6 di Madinah. Rasulullah SAW maklumkan kepada sahabat, aku nak pergi Mekah. Tuan-tuan bayangkan, sudah 5 tahun orang Mekah, muhajirin tinggal kampung halaman, tak balik kampung. Sudah pastilah bila dengar Nabi nak pergi, semangat belaka. Semangat belaka, pakat nak pergi belaka, nak balik ke Mekah. Siapa tak semangat? Kan? Kita nak pergi, nak balik kampung. Maka Nabi kita keluar, 1,000 orang lebih ikut Rasulullah SAW pergi ke Mekah, pakai ihram semua dah. Tapi sampai di dekat dengan Mekah, Khalid bin Walid di bawah arahan Abu Sufyan attack Nabi. Sepatutnya dari Madinah dia akan masuk ikut Tan'im, seperti yang tuan-tuan biasa pergi Masjid Tan'im tu. Itu jalan dia, route dia kot tu. Tapi dia attack sampai ke Hudaibiyah, jauh tu, 10 kilo ke lebih, melencong sana. Sampai di Hudaibiyah pun tak boleh masuk. Cerita Hudaibiyah ni tuan-tuan kena tengok dalam video dia lah. Video cerita di Al-Hudaibiyah. Banyak dah video anak di Hudaibiyah tu. Tuan-tuan boleh tengok lah. Kemudian akhir sekali buatlah perjanjian dengan Quraisy. Dia panggil Sulhul Hudaibiyah. Sulhul Hudaibiyah maknanya perjanjian damai di Hudaibiyah, yang nampak memihak kepada Quraisy tetapi sebenarnya menguntungkan Islam. Kita kata alhamdulillah. Dan Quraisy janji nak beri peluang untuk Nabi SAW datang semula buat umrah dengan visa 3 hari. Visa umrah atau visa turis 3 hari saja dibenarkan. Maka baginda Nabi SAW datang pada bulan Zulqa'dah pada tahun yang ke-7. Dia panggil Umratul Qadha, ataupun dikenal dengan nama Umratul Qadiyah. Umrah untuk janji Quraisy. Janji Quraisy, dia ada berjanji, dia beri masuk, tetapi masih lagi khianat, sehingga sampai peringkat keluarnya syariat buka bahu kanan. Dia panggil ittiba, buka bahu kanan. Yang ni pun saya tak nak cerita pagi ni. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman video kita yang lama, waktu haji ataupun di mana-mana tempat, saya cerita dah kenapa sunat kita ittiba ketika nak tawaf umrah, masuk Mekah. Sebab cerita ni lah, cerita Quraisy nak khianat pada Nabi SAW ketika Nabi pergi Umratul Qadiyah ataupun Umratul Qadha tahun yang ke-7. Alhamdulillah, inna fatahna laka fatham mubina. Allah Ta'ala beri pembukaan kota Mekah berlaku pada bulan Ramadan tahun yang ke-8. Dia panggil Amul Fathi, pembukaan kota Mekah. Selesai buka kota Mekah pada bulan Ramadan tahun yang ke-8. Selepas raya, Nabi kita pergi ke serang Hawazin sampai ke Taif. Kemudian dikumpulnya barang-barang harta ghanimah di mana? Di Al-Ja'ranah ataupun Ji'ranah ataupun Ji'ranah. Tiga bacaan. Kumpul di sana. Setelah selesai semua, maka pada bulan Zulqa'dah tahun yang ke-8, Nabi kita SAW berniat umrah di situ. Baik, mari ke buat umrah. Abu Anas kan kata umrah ni kena niat di miqat. Kenapa Nabi niat di Ja'ranah? Cantik juga soalan kan. Sebab kedatangan Nabi SAW ke Mekah bukan untuk umrah, datang untuk nak ambil balik Mekah daripada Quraisy, nak bersihkan Mekah daripada syirik dan daripada segala benda mungkar, maksiat. Maka Nabi datang pakai topi besi, pakai yang ni pakai perang.
Dia bukan pakai ihram. Kalau pakai ihram kena sekat pula lah macam berlaku di Hudaybiyah tu. Maka Nabi datang tidak dengan niat umrah. Dia datang niat untuk mengambil Mekah. Bila selesai urusan semua, ada masa barulah kita di mana kita niat. Di mana kita niat, maka di situlah tempatnya para jemaah sekalian yang kita boleh berniat di situ. Macam kalau kita masuk sekarang. Awak nak pergi Mekah apa? Ada bisnes contohnya, mesyuarat ke di Jeddah ke apa. Tapi mesyuarat tamat awal, jadi bolehlah kita pun niatlah umrah. Sebab apa? Sebab kita punya apa ni? Punya mesyuarat abi awal. Boleh niat di Jeddah. Itu masalah. Ini detail ni dalam kursus haji dan umrah lah. Ini nak cerita je. Kemudian pada tahun yang ke-8, tahun yang ke-9, tak ada Nabi kita ke Tabuk. Tahun yang ke-10, Rasulullah SAW datang mengerjakan Hajjatul Wada, dan Nabi kita berihram dari Madinah pada bulan Zulqa'dah. Jadi Nabi kita SAW berumrah. Tak kiralah Nabi kita umrah tu kiran ke, umrah saja ke. Yang pentingnya inilah umrah yang keempat yang telah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesaatlah kita. Baik. Kita pindah ke yang ke-8. Yang ke-8. Kita ada 15 ni. Saya ringkaslah dah. Yang ke-8, al-umratu fi Dzulqa'dah afdalu min ghairiha illa Ramadan. Maknanya setengah ulama mengatakan umrah pada bulan Dzulqa'dah lebih afdal. Sebab itulah waktu yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita buat umrah pada bulan Dzulqa'dah 4 kali sepanjang hidup dia di Madinah. Illa Ramadan, kecuali umrah pada bulan Ramadan lain. Sebab apa lain? Sebab ada hadis Nabi SAW, umratun fi Ramadan taqdi hajjatan au hajjatan ma'i. Melakukan umrah pada bulan Ramadan taqdi hajjatan, berpahala haji. Ada riwayat kata hajjatan ma'i, haji bersama dengan aku. Hadzal hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Maknanya para jemaah sekalian, sesiapa yang ada duit, ada kemampuan, ada kelapangan, ada kesihatan, jangan lupa pergi umrah sekali di bulan Ramadan. Zaman kita ini, sahabat-sahabat yang pergi umrah Ramadan, dia kata banyaklah munasabah lah, banyak pahala, ramai orang masa mesti haji. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ada peluang, yang ada kemampuan, selah umrah pada bulan haji. Alhamdulillah, dalam CD penjelasan anak semalam tentang amal bisawabil hajj, beberapa amalan yang berpahala haji, salah satu daripadanya inilah umrah fi Ramadan. Kalau tak ada umrah di Ramadan, kita jangan lupa pergi majlis ilmu, pergi solat Jumaat setelah kita bersuci di rumah. Semua ni para jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, kena dengar balik kuliah maghrib semalam. Anda tak nak ulang dah sini. Kita panjang lagi, ni baru yang ke-8. Baik. Jadi isunya umrah pada bulan Ramadan ke umrah pada bulan Zulqa'dah yang lebih besar. Jadi khilaf ulama. Ada ulama kata ruwiya an ta'ifatin minas salaf. Jadi ada ulama, sebagian ulama salah kata umrah Zulqa'dah lebih besar daripada Ramadan. Kenapa? Sebab itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak datang umrah bulan Ramadan, dia datang umrah di bulan Zulqa'dah. Di antara yang dinukilkan riwayat yang berpandangan itu, iaitulah siapa ya? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Sayyid Abdullah bin Umar dan Atha. Ada lagi lah ulama-ulama lain, tapi maknanya tokoh-tokoh yang ada figure kata orang, yang ada apa ni, nama besar yang kita nak sandarkan pandangan itu. Cukuplah kalau kata Ibnu Umar dengan Aisyah
dikata dua sahabat yang hebat, bukan main-main, bukan calon-calon orang. Jadi sebahagian ulama buat analisa, inna Allah lam yakun liyakhtar nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fi umarihi illa, Allah Ta'ala tidak pilih untuk orang yang disayanginya, iaitulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan umrah kepada kecuali pada masa yang sangat terpilih, yang sangat hebat. Jadi umrah pada bulan haji, Nabi SAW 4 kali Allah Ta'ala pilih datang pada musim yang sama. Dan satu lagi, ini penting pada jemaah sekalian, isu umrah di bulan Zulqa'dah menyalahi SOP ataupun peraturan haji yang dibuat oleh jahiliyah. Geng-geng jahiliyah tidak membenarkan umrah dalam bulan haji. Kenapa? Kenapa puak jahiliyah tak benar umrah dalam bulan haji? Limadha? Anak kadang-kadang anak guna perkataan yang diguna oleh orang Arab, lish. Lish. Apa dia makna lish? Ada sahabat tanya, apa dia? Gak ustaz dia selalu sebut lish. Itu bukan kata selingan. Itu kata penuh, cuma bahasa ringkas. Lish, yakni li ayyi syai'in. Kenapa? Bapa kata Nabi kita suka buat umrah pada bulan Zulqa'dah? Jawab dianya, kerana nak membatalkan suatu adat yang dibuat oleh puak jahiliyah. Apa dia adat? Orang jahiliyah dia tak suka pergi umrah dalam bulan haji. Dia tak suka, bukan cakap tak suka, tak benarkan. Bagi dianya, i'timar fi ashrul hajj min afjaril fujur. Buat umrah pada musim haji ini termasuk di kalangan perbuatan jenayah yang keji. Ada peraturan juga dia. Iya, ada SOP, kata orang. Sebab apa? Sebab ekonomi. Kan kita ada 3 bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu lagi bulan tengah, iaitulah Rajab. Jadi kalau kau dah mari umrah dah di bulan haji, tak mari dalam musim lain. Kosonglah hotel dia. Dari sudut perhotelan pun kosong. Dari sudut pertukaran pertumbuhan ekonomi pun jatuh, sebab orang dah mari dah. Maka dia nak orang datang umrah pada bulan Rajab. Sebab bulan Rajab ni salah satu bulan haram. Bila masuk bulan haram, puak-puak Quraisy ni tak berperang. Jadi bila tak berperang, adalah peluang untuk pergi umrah. Sebab apa? Jalannya aman, damai, tenang. Jadi berani kita pergi. Kita kata itulah peraturan yang dibuat oleh Quraisy. Maka Nabi SAW bila nak batalkan ni, Nabi buat situ. Banyak ni undang-undang syariat ni, Nabi kita SAW dia batalkan dengan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Quraisy. Banyaklah, nantilah. Kalau dalam bab haji ni, contoh lain yang kita buat nanti insya-Allah. Saya pun tak cukup masa untuk kita nak urai satu-satu. Tapi contoh supaya tuan-tuan senang nak fikir, nak ambil persiapan mental pengajaran. Kenapa? Contohnya bila Nabi Allah Ta'ala nak batalkan adat jahiliyah, anak angkat dianggap sebagai anak, menantu angkat sebagai menantu sungguh. Maka Allah SWT kahwinkan Zaid dengan Zainab. Zaid tu anak angkat Nabi. Pernah dibankan Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum turun ayat Quran larang lah. Bila nak batalkan, Allah kata zawwajnaka, aku kahwinkan Zaid dengan Zainab. Gegak gempita orang cakap, apa ni Muhammad ni? Apa ni, maaf? Apa ni Zaid kahwin dengan Zainab? Sebab Zainab tu Quraisy, Zaid tu hamba. Satu. Tak lama Zaid dengan Zainab ni tak sekupu, tak ngam, kata orang sekarang. Tak sekupu. Maka dia bercerai. Bila bercerai, Allah SWT kahwinkan Nabi SAW dengan Zainab. Ketika tu bising, oi, Muhammad kahwin dengan anak, Muhammad kahwin dengan menantu. Maka ayat ini nak membatalkan. Nak batalkan apa?
nak membatalkan adat jahiliah yang mengatakan anak angkat macam anak, menantu angkat macam menantu sendiri, maka Allah Ta'ala batalkan dengan perbuatan. Tengok ni, orang Quraisy tak suka dengan umrah pada bulan haji. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat semua umrah dalam bulan haji. Masya-Allah, tabarakallah. Kita pun kalau ada apa-apa budaya-budaya silang yang bertentangan dengan budaya kafir, kita lawan. Jangan ikut budaya dia, kita engkari perbuatan itu. Supaya tak nampak. Ni kita masalahnya budaya kafir tu yang pakai awal balik ni. Yang ada berjoget sana sini. Tahun ni tahun joget nama dia. Tak cukup joget hari raya, dia hentam lepas pada bulan Zulqa'dah pula. Tak cukup di atas jalan raya, masuk atas kereta api. Tak cukup dalam stadium, buat di padang. Yang pentingnya maksiat itu berlaku di mana-mana dan wajib para pendakwah mengingkarinya mana saja yang berlaku. Kita tak pilih tempat, kata orang tak pilih bulu, tak pilih siapa, asalkan benda itu mungkar dan maksiat, menjadi kewajipan kepada kita para jemaah sekalian untuk mengingkarinya. Allahumma hal ballaghtu, ya Allah kita telah sampaikan. Yang penting pihak yang bertanggungjawab akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla sekiranya mereka tidak menghormati hak-hak Allah Azza wa Jalla, lebih-lebih lagi pada bulan-bulan haram ini. Baik, yang kesembilan, yustahabbu siyam fi syahri Zulqa'dah. Jadi elok juga kita berpuasa pada bulan Zulqa'dah tanpa mengira hari apa, kecuali hari yang dia sendiri itu ada kelebihan dia. Contohnya hari Isnin, Khamis, hari Ayyamul Bid, hari putih 13, 14, 15. Yang pentingnya ataupun Siyami Daud, sehari buka, sehari berpuasa. Jadi manakah dalil ataupun sandaran yang kita nak kata elok kita berpuasa sunat pada bulan ini, bulan Zulqa'dah ni, dan lebih-lebih lagi ashrun permula awal 10 Zulhijjah nanti, insya-Allah daripada 1 hingga 9 Zulhijjah itu waktu dibolehkan berpuasa. Tuan-tuan dan puan-puan nak puasa penuh ke, nak puasa mengikut hari ke, yang pentingnya ada ruang dan ada peluang. Kerana itu ada hadis, tapi hadis ni lemah. Sum minal hurmi wa turk, puasalah kamu pada bulan-bulan haram ataupun kamu tinggalkan, mana boleh pilih. Kan hadis ni adalah Abu Daud, tapi ulama hadis kata sanad dia lemah. Wa qadru yasiyamu an ba'dis salaf. Jadi ada riwayat, contohnya dalam Lataiful Ma'arif meriwayatkan bahawa beberapa orang golongan salaf kempen supaya kita puasa pada bulan-bulan ini. Di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Al-Hasanul Basri, ulama tabi'in yang mati tahun 110, Sufyanus Thawri, wa huwa mazhab jumhur al-fuqaha, sebagaimana yang dinukilkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Maknanya ada ulama yang meletakkan berdasarkan kepada hadis umum tentang fadail bulan-bulan haram, maka bulan Zulqa'dah juga elok kita berpuasa di sini bagi orang yang mampu, bagi orang yang kuat. Masalah puasa ni, anda duk perhati tengok para jemaah sekalian. Orang yang biasa puasa, dia tak letih, taklah penat sangat, kecuali boroh kasar yang perlu pada tenaga. Itu lainlah. Ada pakcik yang duduk dekat pondok saya dulu, rahimahullah ta'ala, dah meninggal. Dia puasa je. Dia puasa. Kata pakcik tak letih ke puasa? Ana ingat pakcik ni dua orang yang panggil pakcik mak ni, rahimahullah ta'ala. Allah ta'ala lah angkat darjat dia, bagi keampunan kepada dia. Mula-mula dia datang pondok, tak lekang di ujung jari dia ni sebatang. Dia kerja tukar rumah. Saya sukalah waktu free duduk tengok pakcik ni duduk potong kayu dah, duduk apa. Tapi rokok tu tak habis-habis duduk sebatang.
Dia isap sekali dua, lepas tu duduk situ. Yang penting dia sedut asap tu. Sedut, dia tak isap mulut, dia sedut dengan hidung. Zauk dia situ. Tak lama, dia boleh taubat daripada rokok. Tengok tuan-tuan, kalau orang kata tak boleh taubat rokok, bohonglah. Memang hati tak nak taubat je. Lepas tu dia pula puasa hari Senin, Khamis dia puasa. Dia kerja. Dia akhirnya Allah Ta'ala beri pada dia di saat dia tua, senang dia boleh buka kedai dan sebagainya. Kita kata yang penting bagi kita para jemaah sekalian, kita kata Alhamdulillah, berpuasalah pada musim-musim yang baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat darjat kita, insya-Allah. Kemudian kita pergi kepada yang ke-10. Yang ke-10, waqa'at ahdathun azimatun fi syahri Zulqa'dah. Jadi suatu benda besar, ini hari ini dalam sejarah lah, kita kata bulan ini dalam sejarah. Bulan ini dalam sejarah. Peristiwa besar, di mana peristiwa besar? Wa'adallahu ta'ala nabiyahu Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala buat temu janji untuk beribadat, bermunajat dengan Nabi Musa AS. Dia dalam ayat, tengok ayat ni, surah Al-A'raf ayat 142. Wa wa'adna Musa 30 laylah wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 laylah. Wa wa'adna Musa, kami telah janji dengan Musa 30 malam. Dan tambah lagi, lengkap lagi 10, jadi 40 malam bermunajat. Bila ke malam-malam yang 30 itu para jemaah sekalian, wa aktsarul mufassirin, ini dalam tafsir Ibnu Katsir dan Tabari mengatakan wa aktsarul mufassirin, kebanyakan ulama tafsir ala anna salasin, hari 30 tu hiya Zulqa'dah, 30 hari Zulqa'dah. Wal ashru Zulhijjah, 10 hari lagi bulan Zulhijjah. Maknanya ini kata-kata tafsir Mujahid, Masruq, Ibnu Jurayj, kata di Ibnu Abbas pula, fayakunu qad kammalal miqat yauman nahri, sempurnalah hari cukup 40 itu, maknanya pada hari raya korban. Wa hasala fihi at-taklim li Musa alaihissalam, dan terhasillah Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi banyaklah, ini salah satu daripada hujah. Dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala sebut wa kallamallahu Musa taklima, Allah Ta'ala telah berkata-kata dengan Nabi Musa dengan kata-kata. Jadi mazhab Ahlus Sunnah, Salafus Saleh, dia kata Allah Ta'ala berkata-kata. Bagaimana itu hak Allah Ta'ala, macam mana? Jadi ada juga mazhab lain, macam-macam takwil lah. Allah Ta'ala jadikan suara tu daripada pokok lah, batu. Yang penting para jemaah sekalian, itu dalam masalah benda ghaibiyat, perkara yang ghaib ni, kita beriman dengan apa yang Allah Ta'ala sebut, kita beriman dengan apa yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak usah duk takwil-takwil banyak, tak usah duk cari pasal banyak. Senang je dalam hidup kita ni. Bila kita kata Imam At-Tahawi, bila disebut tentang kalamullah, kata-kata Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala berkata-kata, dia kata kita ni lebih kepada taslim. Kita serah, percaya, akur dengan apa yang kita belajar, yang kita terima daripada Al-Quran Karim dan juga dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak usah duduk dia orang panggil, tak boleh nak takwil banyak lah. Kalau takwil banyak pun susah juga kita kan. Akhir kali lari sana sini, melencong, melilau sana sini, kita kata rugi kita. Baiklah. Yang ke-11. Tulis yang ke-11. Kanat ghazwatu Badril Mau'id. Dia Badar ni ada dua.
peperangan Badar Al-Kubra. Peperangan Badar Al-Kubra berlaku bila? Berlaku pada bulan Ramadan tahun yang kedua Hijrah. Ingat. Ini paling dipanggil Badar Al-Kubra, makna Badar yang besar. Badar yang besar berlaku bila? Berlaku pada bulan Ramadan tahun yang kedua Hijrah, 17 Ramadan. Secara orang panggil bertarikh ya, 17 Ramadan tahun yang kedua. Kemudian ada satu lagi, dia panggil Badar Mau'id. Badar janji nak berdepan dengan Abu Sufyan selepas peperangan Uhud. Lepas peperangan Uhud berlaku pada bulan Syawal. Pada bulan Syawal tahun yang ketiga. Ingat, bulan Uhud, bulan Syawal tahun yang ketiga. Kemudian tahun yang keempat, Abu Sufyan macam tak puas hati, dia janji nak pergi jumpa di Badar pula. Dia panggil Badar Sughra pada bulan Zulqa'dah tahun tu. Jadi tapi Abu Sufyan cari macam-macam alasan untuk tidak pergi. Dia buat janji, tapi dia pula mencari alasan untuk tidak pergi. Sebab apa? 70 orang dia telah dibunuh di Badar Al-Kubra. Jadi kalau kau jangan duk cari pasal lah. Jemaah dia sendiri pemarah Abu Sufyan. Mu ni pandai-pandai berjanji ni, rasa kuat ke? Mentang ke tahun yang ketiga dalam perang Uhud, kau rasa kau kuat? Kuat pun dia tak boleh tawan Madinah. Cuma silap teknikal sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang meninggalkan tapak perjuangan. Mana tapak perjuangan? Nabi larang jangan tinggal tempat tentera pemanah tu, dia orang tinggal. Itu kesilapan yang berlaku, dan Allah Ta'ala uji ke atas mereka dengan ujian yang begitu getir, begitu gawat, sehingga syahidnya 70 orang. Jadi Abu Sufyan tahun yang keempat tu rasa macam ada kekuatan lah. Mari kita pergi jumpa Badar pula. Tapi geng-geng dia cari alasan jangan buat Abu Sufyan. Jadi akhirnya tak jadi. Lam ya'ti lal mau'id. Kemudian yang ke-12, tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnata ammatihi Zainab binti Jahsh. Ini cerita tadi. Cerita Nabi kita nak batalkan isu anak angkat. Isu anak angkat, maknanya Nabi SAW kahwinkan Zaid, anak angkat dia, dengan Zainab. Kahwin. Tapi tak ngam dua orang ni. Itu semuanya takdir Allah SWT untuk membatalkan adat jahiliah yang mengatakan anak angkat dikira sebagai anak. Anak angkat dikira sebagai anak. Maka akhirnya falamma qada minha Zaidun wataran, bila Zaid lah ceraikan Zainab, Allah SWT sebut dalam Quran, zawwajnakaha, aku kahwinkanmu dengan Zainab. Karena itulah Zainab berbangga dengan isteri-isteri Nabi yang lain. Dia kata, kamu sebahagian daripada isteri Nabi lah, dikahwinkan oleh bapa mereka, wali mereka. Ada juga yang lain. Tapi aku zawwajnaka, dikahwinkan oleh Allah Azza wa Jalla min fawqi sab'i samawat. Jadi besar kedudukan dia. Ini berlaku bila? Berlaku pada tahun 4, pada bulan Zulqa'dah tahun 4 Hijri. Zulqa'dah tahun 4 Hijri, kita kata alhamdulillah. Dan pada bulan Zulqa'dah tahun 4 juga nazalat ayatul hijab, turunnya ayat orang perempuan kena tutup aurat. Hijab dia panggil, tutup kepala, tutupnya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia ni peka sangat dengan isu-isu kekeluarga Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Dia peka sangat. Dia kata, Rasulullah, orang ramai turun naik masuk jumpa menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak menjaga kehormatan isteri-isteri Nabi radhiyallahu anhunna. Eloknya kalau isteri Nabi ni berhijab. Maka turun ayat Quran. Jadi isteri Nabi ada ambil kain lansir, ada ambil apa ni. Yang pentingnya bagi dia orang bukanlah pergi butik lah. Isteri Nabi gimana tu? Sibuk nak pergi ke butik, nak pergi cari tudung.
Sekarang ni tudung gila-gila kata orang. Tudung bawah lah, tudung apa lagi. Macam-macam tudung yang kita ada kan. Jadi macam-macam tudung yang kita ada. Tujuannya apa? Nak berbangga-bangga dengan jenama. Nak bangga-bangga dengan jenama. Jadi yang penting sangat jenama ni kan. Penting sangat jenama ni. Boleh jenama, mahal pun tak apa. Yang penting ada logo kat sini. No. Isteri Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu anhu, simple je. Turun aja hijab, ambil kain lansir, tarik. Buat apa-apa kain yang ada pakai. Kita kata nak taat pada Allah Ta'ala ni bukan susah. Tapi nak lari daripada ketaatan tu yang jadi banyak masalah. Tak ada kain tudung mahal lah. Tak standard dengan label kita lah. Macam-macam lah kau cari alasan ya untuk tidak bertudung. Allahu Akbar. Ana bila sebut cerita tudung ni, cerita tudung ni, saya seronok waktu belajar dulu. Orang yang kaya-kaya ni dia pergi Mekah, dia bertudung di Mekah je. Sampai dia Jeddah nak balik, berjambur balik. Tak lama seorang makcik ni mari Madinah. Ana suka bantu rombongan mari daripada Malaysia ni waktu kita belajar. Sekarang ni pun pelajar-pelajar kita bantu. Tengok makcik ni pada bertudung. Saya kata alhamdulillah, berapa kali kau datang umrah, hari ni bertudung dah makcik saya ni. Dia pun senyum tengok. Ustaz duk perhati ke aku ni. Sebab aku mari sekali nampak jambul, sekarang ni tak ada jambul. Kita setengah-tengah kita happy, gembira dengan perkembangan baru. Tiba-tiba dia pula kacau. Dia kata, Ustaz, maaf lah, makcik bertudung dah sekarang ni sebab ada uban. Kita kata, la haula wa la quwata illa billah. Happy aku tadi. Ingatkan betul-betul bertudung. Rupanya dia tudung kerana uban, bukan kerana Allah. Tuan-tuan, puan-puan, kakak-kakak, anak-anak, makcik-makcik, berubahlah kita kerana Allah, bukan kerana orang, bukan kerana uban, bukan kerana apa. Kata di ahli fikir, dia kata, bertudunglah kamu sebelum kamu ditudungkan. Ada orang tak nak tudung waktu hidup, waktu mati, makcik yang kapan ke dia tudung. Akhirnya kau bertudung jugalah Mek Timah. Jadi dia buat kartun. Akhirnya bertudunglah juga engkau Mek Timah. Nak kata apa, dulu tak mau tudung, sekarang bertudunglah dia. Allahul musta'an. Baiklah, kita tak boleh panjang, masa kita terhad. Yang ke-13, kanat ghazwatul khandaq, peperangan Parik tahun yang kelima, ataupun dipanggil peperangan Ahzab tahun yang kelima, berlaku juga pada bulan Zulqa'dah. Ada kata bulan Syawal, maknanya bermula Syawal, akhir sampai Zulqa'dah. Itu dia panggil berlakunya peperangan Ahzab ataupun Khandaq di Madinah. Bermula Syawal, dia pergi lajak pada Zulqa'dah, panjang tempoh dia sebab Madinah dikepung oleh Quraisy begitu lama. Yang ke-14, kana ghazwatu Bani Quraizah. Bani Quraizah ni samalah juga. Dia gini cerita. Sewaktu Quraisy gerakkan pakatan dengan Ghatafannya, dengan Yahudinya, dengan segala orang-orang yang dia boleh buat pakatan, maka dia berpakat untuk serang Madinah. Lanyok Madinah. Abu Sufyan dapat kumpul lebih kurang 10,000 musuh Islam nak lawan Nabi SAW. 10,000. Ramai tu. Maka salah seorang daripada satu kumpulan yang jahat itu, nama dia Yahudi Bani Quraizah. Jahat dia. Yahudi duduk atas sebelah Madinah. Quraisy mari daripada bawah. Dia bergabung atas bawah. Lanyak ni, teruk lanyak ni. Maka ketika itulah berlakunya peristiwa yang menyayatkan hati itu. Dan selepas daripada itu, tamaknya peperangan Ahzab, Nabi masuk rehat di rumah dia. Tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihissalam. Dia kata, ya Rasulullah, wada'tumus silah. Rasulullah dah letak dah senjata. Nabi kata, letak dah lah, tamak dah kan. Dia kata, malaikat belum lagi tutup sayap dia. Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW segera ke Bani Quraizah kerana mereka jahat. Maka Nabi SAW telah memerintahkan para sahabat, la yusalliyannal asra illa fi Bani Quraizah.
Nabi kata jangan solat asar hari ni kecuali di Bani Quraizah. Berlakulah peristiwa tersebut. Cerita Bani Quraizah, tuan-tuan tengok dalam kuliah yang saya sampai lepas hari raya baru ni, dalam siri-siri memperkenalkan sejarah di Madinah, ataupun baca dalam buku yang saya usahakan, tajuk dia Madinah Munawwarah, kelebihan dan sejarah bagi orang nak pergi umrah, kalau nak pergi haji, bawa buku ni, Madinah Munawwarah kelebihan sejarah, dan Makkah Mukarramah kelebihan sejarah. InsyaAllah ada bekalan yang maklumat ringkas tentang dua tanah haram dan yang berkait dengannya. Kita kata Alhamdulillah. Baiklah, yang terakhir, yang ke-15, kana sulhul Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah pada tahun yang ke-6 yang saya sebut di awal tadi, yang Nabi kita SAW nak pergi umrah tapi disekat oleh Quraisy. Akhir sekali berlakulah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah, tuan-tuan hari ni pergi ke Hudaybiyah kan, di Hudaybiyah tu ada, dipanggil Masjid Hudaybiyah, mana sekitar kawasan tu lah. Dan kawasan tu juga ada juga tempat-tempat orang buat, pergi tengok unta lah, pergi makan-makan. Kita kata beginilah tuan-tuan, kita ni bukan pergi Madinah, pergi Mekah kerana nak naik unta, nak tengok unta, kerana nak pergi makan bakso. Kita pergi nak buat ibadat kepada Allah SWT. Tapi kalau adalah kumpulan-kumpulan yang ta'assub, yang duk puja kepada pemimpin-pemimpin mereka, kalau ada tempat yang mereka buat pun, saya rasa tak rugilah kalau tuan-tuan tak pergi pun tak apa. Dan daripada kita support macam tu, kita kata baiklah kita pergi, habiskan masa kita di Masjid Haram. Baiklah pada jemaah sekalian, jadi selepas daripada berlakunya pada bulan Zulqa'dah, yang Nabi kita salah terhalang daripada nak masuk Mekah, disekat oleh Quraisy, dan Nabi pun buat perjanjian damai dengan Quraisy, gencatan senjata selama 10 tahun. Gencatan senjata selama 10 tahun. Banyak lagi lah yang lain-lain, anda tak sempat nak cerita di sini. Bila Nabi balik, turun ayat Quran, inna fatahna laka fatham mubina. Kami dah buka lorong pada kamu pembukaan yang jelas. Suratul Fathi, kata di ulama tafsir, qala al-Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah dianggap sebagai Fathu Makkah. Maknanya lorong pembukaan kota Mekah. Sebab tahun yang ke-7 Nabi datang umrah, tahun yang ke-8 bulan Ramadan, tahun yang ke-8 baginda Nabi SAW telah ambil Mekah daripada Quraisy. Laqad ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang yang benar, hilanglah yang batil, kerana yang batil itu akan hilang begitu saja. Jadi kata Alhamdulillah, insyaAllah dalam siri yang lain ana akan ambil hadis tentang apa ni, tentang fadail Ashrun Zulhijjah, kelebihan 10 awal Zulhijjah. Kita akan kempen besar-besaran insyaAllah bila sampai waktunya nanti, sama ada di Malaysia ataupun di Mekah. Doakanlah semoga Abu Anas selamat sampai ke Mekah lagi pada tahun ini, dapat membantu jemaah haji, membimbing mereka dalam melakukan ibadat manasik haji, dan dapat mengerjakan haji dengan sempurna, serta dapat lagi kembali ke Malaysia dalam keadaan aman, sehat walafiat untuk meneruskan kerja-kerja dakwah, bimbingan, nasihat. Dan jangan lupa kita berniat untuk nak khatam sekali lagi tafsirul Quran pada waktu pagi kita ni insya-Allah. Nas'alullah ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Kita mohon pada Allah Ta'ala dengan namanya yang maha indah, dengan sifatnya yang maha tinggi, an yuwaffiqana liqtinami hadha syar fi ta'atihi, supaya Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita pada bulan-bulan yang baik ini, bulan-bulan haram ini, untuk melakukan ketaatan sebanyak-banyaknya. Dan semua bulan-bulan ini bulan Allah, kita tingkatkan ibadat, tingkatkan takwa, tambahkan ilmu, rajin belajar, rajin beramal, dan Allah Ta'ala hidup kita sebagai seorang mukmin, mati kita dengan husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.